syahadatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Session yang Islamik itu kita itulah saya banyak tudung yang macam ni. Jadi apa salahnya sekali-sekala saya pakai kan, sebab kalau kita baju kita tak pakai berdosa tau, kita tengah membazir. Okay. Kasar. Ya, nampak ni kita nampak satu kecekalan pejuang Islam lah. Dia nak perbetulkan fahaman-fahaman yang dibawa oleh terutama pihak PAS menggunakan agama. Walaupun bateri habis, dia guna juga handset satu lagi untuk naik, untuk habiskan jawapannya. Itu adalah satu sifat yang orang kata apa, kesungguhan untuk mencelek-celek mentaliti tak kisahlah daripada pihak kita, daripada pihak belah sana. Jadi itulah orang kata apa, perjuangan Islam yang panjang. Bukan hanya mengkafirkan orang, mengguna sentimen agama untuk mencapai kerakusan kuasa, bukan macam tu. Itu Datuk Mujahid dah tunjuk satu personality yang kata Islam ni luas dan penuhkan kesabaran. Walaupun Datuk Mujahid tu apa tak kena, apa benda tak kena nama dia, jahil lah, kapiak lah, macam-macam mak nenek dah kena kat dia. Tapi dia tetap bangun, masuk juga live mana-mana, masuk juga ceramah kelompok mana-mana pun dia terangkan, sentiasa menerangkan apa yang dibawa oleh parti amanah tu lah. Terutama parti amanah, sebab amanah ni macam-macam dah kena cop. Kesian juga aku dengar kalau aku pergi kat kampung-kampung, kadang-kadang orang duk kata dia apa semua kan. Padahal pendekatan yang dia bawa tu orang kata apa, lebih Islami, lebih kepada perjuangan kesinambungan Tuan Guru Arwah Ni Aziz. Itu yang diperjuangkan. Tapi yang dibawa oleh Hadi Awang ni, Masya Allah, seperti yang kita duk berkata hari-hari macam tu lah. Tapi syukur Alhamdulillah Mujahid 2 jam lebih, dekat 3 jam, dia sanggup mendengar walaupun ada penyokong PAS pun dia menjawab dengan ilmiah. Tiada langsung kekafiran yang keluar daripada mulut Datuk Mujahid sendiri. Kekafiran lah. Okey, sekian di situ. Okay. Aku nak komen sikit lah, sebab hari ni aku mendengar je, aku tanpa mencakap tapi walaupun saya mendengar saja, saya tak rasa lenguh hari ni, saya tak tahu kenapa. Dan saya selepas 2 jam tadi, hampir 2 jam baru saya pergi buat air, hilang sekejap tu buat air apa semua kan. Kalau tak saya mungkin sebab aku tak bercakap ke. Okay, baik. Sekarang ni yang kita lihat, aku tak tahulah sama ada ia benar atau tidak, acara memboikot peniaga-peniaga yang berfahaman politik berlaku hari ni. Dan seorang influencer yang selalu peli menganjing Pakatan Harapan juga terpalit kononnya. Dan kali ni sampai ada orang kata dia IC merah, lepas tu dia tunjuk IC dia memang biru, lepas tu viral yang dia juga ada buat dia buat permohonan skim insan di bawah Selangor. Insan tu insurans yang Selangor perkenalkan untuk rakyat Selangor. Apply insurans insan, yes. Okay, lepas tu jadi saya sebenarnya bila saya lihat apa yang berlaku hari ini adalah disebabkan oleh apa yang kita amati, bukan terjadi kerana naratif di antara penyokong dan penyokong, tetapi ia bermula dengan budaya melabelkan ataupun mengkafirkan orang-orang yang mengundi BN dan PH itu sendiri. Dan sekarang ni dan
Syamie Sazli adalah salah seorang influencer yang telah diboikot oleh puak-puak ini bila mereka marah Syamie Sazli tegur berkenaan dengan isu air di Kelantan. Maknanya dia kata 30 tahun dah tak selesai-selesai. Dia cuma, bini dia cakap cuma harap lepas ni dapat dia selesaikan dan dia bercakap dalam soal sebagai hak dia sebagai seorang rakyat. Okey, jadi sepatutnya pimpinan parti politik tidak memainkan api agama dan bangsa lah. Dan bila jadi begini, siapa yang akan parah? Rakyat juga yang akan parah. Tapi orang politik mendapat imbuhan, gaji, allowance, ribu-ribu setiap bulan bila menang pilihan raya. Tetapi rakyat mendapat keluh kesah, mendapat benda yang sama saja. Kadang-kadang aku baca orang kata siapa-siapa pun jadi kerajaan, kita tetap kena cari duit sendiri. Betul, tetapi kita nak cari kerajaan yang boleh buat kerja untuk boleh membela hak kita. Bukannya hanya melakukan Islam tapi tak reti nak bekerja, hanya gemukkan poket sendiri dan pentingkan kroni sendiri. Bukan macam itu. Okey? Jadi pada saya, tentang apa yang berlaku, terbaru MB Kelantan, dalam kenyataannya secara terbuka menuduh dua adun PH dan BN sebagai tidak memperjuangkan Islam. Mula-mula dia kata lawan Islam. Okey, lepas tu dia perbetulkan pula, dia kata bukan lawan Islam tapi tidak menyokong perjuangan Islam. Dan apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Mujahid tadi, sebenarnya kalau lawan Islam itu korang rasa dah teruk, perjuangan Islam kalau dilawan lagi memberi makna yang lebih teruk lagi. Maknanya lagi teruk kalau melawan perjuangan Islam tu. Sebab kita berjuang untuk Islam tapi dihalang untuk berjuang untuk Islam tu sendiri, untuk menegakkan Islam. Itu lagi teruk, kan? Jadi kita ingat seseorang ni bila dah jadi MB, mulut tu lebih terjaga. Tetapi tidak, dan seperti yang dikatakan oleh Datuk Dr. Mujahid tadi, jari tu masih lekat lagi. Dakwat mengundi tu dah start dah. Kan baru saja dilantik dah start dah suruh ada pandangan buruk terhadap pihak lain yang tidak selari dengan mereka ni. Jadi dan boikot ini akan berpanjangan sehingga ke sektor lain, saya nampak. Jika ada lagi budaya takfiri dan jika ianya tidak dihentikan lah dengan segera. Jadi ingatlah pimpinan PAS, hentikan budaya takfiri walaupun ia mendatangkan laba-laba pada parti politik anda, pada parti anda. Kesian dekat pengikut kamu. Jika boikot ini berterusan, ia berjaya berlarutan dan dilakukan let's say lah 2-3 bulan, terutamanya peniaga-peniaga di Lembah Kelang lah, mungkin dia orang boleh bungkus, kan? Thank you Rizwan. Jadi jelaslah saya nak sampaikan di sini apa. Ahli-ahli politik ni tak fikir pun tentang kamu. Ahli-ahli politik tidak terfikir pun tentang kamu, yang telah dipanggil oleh polis dan sebagainya, yang telah membuat fitnah di sosial media dan sebetulnya. Tak ada pun yang pergi membela kamu di mahkamah. Tak ada. Kamu hadaplah sendiri dengan apa fitnah-fitnah yang kamu lempar di media sosial. Lepas tu kamu ditangkap polis ke apa ke, direman ke, kan? Kamu carilah sendiri duit untuk kamu bayar ikat jamin ataupun pasang lawyer ke dan sebagainya. Tak ada pun lebay-lebay PAS nak tanya okey dah macam mana, nak tak lawyer pro bono dan sebagainya. Tak ada. Lawyer pro bono ni banyak belah PKR, banyak belah PH saja, banyak belah DAP juga. Lag lah yang ni, lag kan? Lag. Sekarang ni okey tak? Okey je umur. Okey je. Umur kot, kat umur kot merah. Kat umur yang lag. Tengok lag dia merah. Merah. Jadi walau apa pun jua alasan takfiri, pada asas yang kukuh kita perlu hapuskanlah pada saya. Dan saya pohon ke pimpinan PAS ambil serius perkara ini dalam mendidik penyokong mereka supaya budaya ini tidak menjadi barah dalam masyarakat kita. Kita bukan sahaja kena main peranan, kita kena nasihatkan juga pemimpin diorang ni supaya lebih matang berpolitik lah. Yang menjadi masa adalah penyokong-penyokong mereka. Sebab penyokong mereka ni duduk, dia hanya tahu sokong yang mendapat akibatnya penyokong mereka. Dan lepas tu lantak kau lah nak jadi apa pun, aku dah jadi wakil rakyat dah.
Masa korang duduk melaung-laung, dia angkat tangan, kau angkat tangan, lepas tu dia buat fitnah, kau menyampaikan fitnah-fitnah, lepas tu orang nampak kau buat fitnah dekat social media, kan, dilaporkan kepada polis, lepas tu kau yang kena dan sebagainya. Dan saya nak beritahu seperti mana budaya takfir ini perlu kita singkirkan. Begitu juga dengan budaya membohong, menipu dan mungkir janji juga perlu dihapuskan. Dan kita tak bersetuju bila ada penyokong parti yang mengkafirkan orang. Begitu juga turut tidak menyokong, apa lagi bersetuju dengan pemimpin parti yang memberi gelaran berbentuk kazaf kepada orang lain. Hentikanlah menjatuhkan orang lain melalui sentimen peribadi ni. Kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim bila dia orang naik ke atas, dia orang dah tak ada modal, dia orang akan main isu Li itulah. Siapa yang telah disabitkan bersalah oleh mahkamah dengan isu Li buat? Itu je. Itu poin terakhir walaun. Bila dia orang dah tak dapat dah hujah, dia akan mainkan isu tu lah. Dah habis dah. Dah end of the road bagi dia. Dan lepas tu kalau itu tak jalan juga, dia akan play victim pula. Ini pun yang panggil walaun. Dan sama juga dengan lebay-lebay mereka, bila mereka menuduh, dia orang blame orang lain. Sama ada dia blame admin dia, kalau tak ada admin, dia blame dia kena hack. Kan? Itulah jenis yang tak pernah mengaku dengan salah sendiri, lepas tu membohong pula. Dia ajar pula kepada penyokong-penyokong dia ni. Bila dia dah kalah berhujah, dia akan blame kita lah. Dia kata kita ni memaksakan dia lah, tak bagi peluang dia bercakap lah. Kita tak mute dia mute diri dia sendiri. Lepas tu dia tuduh kita mute dia. Inilah lebay-lebay dia ajar macam gitu. Kan? Jadi, apa yang saya nak sampaikan adalah ini bukan budaya politik matang. Ini budaya yang membodohkan dan scam rakyat lah, yang dibawa oleh satu parti ni. Okey, silakan orang lain. Okey ni, Menteri Besar dari kalangan PAS yang paling lama sekali jadi Menteri Besar adalah Almarhum Tun Guru Nik Aziz. Dia paling lama jadi Menteri Besar. Dan sepanjang dia mentadbir menjadi Menteri Besar, waktu itu pembangkang bukan seorang ataupun dua orang macam sekarang ni. Pembangkang ramai daripada UMNO ketika itu. Dan tak pernah sekali pun Tun Guru Nik Aziz melabelkan pembangkang itu adalah musuh perjuangan Islam ataupun musuh Islam. Dia berdakwah dengan orang UMNO waktu itu tentang Islam. Dia tak label pun ketika itu. Kamu ni semua 6-7 orang ni adalah musuh Islam. Tak ada. Yang seperti mana yang berlaku pada hari ini. Dan sepanjang Tun Guru Nik Aziz itu memang betul lah. Dia menunjukkan akhlak, adab. Bahkan dia sepatutnya sebagai Menteri Besar, apabila kau dah angkat sumpah Menteri Besar, apabila ada pembangkang dua orang, kalau dia tu berakhlak dan beradab, Menteri Besar yang beradab, dia mengalu-alukan pembangkang tu ke dalam Dewan. Sepatutnya ucapan dia adalah apa? Tahniah kerana kamu telah berada dalam Dewan sebagai pembangkang. Dan kita minta kerjasama daripada pembangkang untuk membetulkan kami. Buat teguran kepada kami. Sedangkan dalam ucapan tazkirah dia tu, dia pun sendiri sebut. Dia baca sendiri macam mana zaman khalifah dulu. Abu Bakar, apabila dia dilantik sebagai khalifah, dia bagi tahu dengan sahabat-sahabat, kalau aku salah, betulkan aku. Sepatutnya digunakan contoh itu sebagai dia Menteri Besar. Dia alu-alukanlah pembangkang tu sepatutnya. Katakan kalau kami tak betul, kamu pembangkang tolong betulkan kami. Ni tak. Awal-awal lagi dah kata dah awak ni musuh Islam. Belum masuk Dewan lagi tu. Belum masuk Dewan lagi. Dia pun cap jari dia sebagai Menteri Besar pun tak kering lagi. Dia dah tunjuk dah kesombongan dan keegoan dia. Padahal dia bawa kisah tadi, kisah Abu Bakar. Dalam tazkirah dia, dalam kuliah dia. Tentang bagaimana Abu Bakar ni tawaduk dia. Dia minta orang tegur dia kalau buat salah. Sepatutnya dia sebagai Menteri Besar, dia mengalu-alukan dua adun pembangkang itu dan bagi tahu dengan adun itu, kalau kami kerajaan salah, tolong tegur dalam Dewan. Tapi yang berlaku sebaliknya. Belum masuk Dewan lagi, kau dah blame dia macam-macam. Dah anggap dia musuh pada perjuangan Islam. Ini yang kata akhlak yang tak baik lah sebenarnya oleh pemimpin PAS. Okey. Silakan orang lain. First tengah makan jap. Makan Makan kari pap. Oh. Lapar kan? Saya lapar sebenarnya. Saya terliur tengok lauk yang naik masa Datuk ada tadi. Tunggu lauk tu naik lagi ke yang ni. Baguslah. Sesi malam ni bagus.
VT, Abang Adam ni kenapa tak baik-baik lagi ni? Dah VTT, berapa hari banyak hari ni? VTT Ha. tu kalau boleh upload lah. Upload, kemudian potong-potong. Sebab ada bab yang mana selama ini agak sukar kita nak menjawab persoalan walaupun. Tapi malam ni dalil yang jelas dan ringkas. Jarang-jarang Datuk Mujahid ni menerangkan dengan naratif yang ringkas. Tapi malam ni ada part-part yang menerang sangat clear, sangat mudah faham. So, baguslah, bagus. Okey, terima kasih. Saya nak beritahu satu perkara mengenai PRK Pulai nanti. Saya nampak di media sosial khususnya Facebook, dia orang ni tengah duk kutip dana dah Jaga-jagalah. Abang Adam Yusof, you need rest lah sebenarnya. Sebab teruk sangat dengan suara tu. Ni kena masuk hospital dan ni sepatutnya tak baik-baik lagi. Dah pergi klinik dah. Dah ambil ubat. Dah lama. Macam berapa hari dah? 4 hari dah kot. Tak apalah. Mungkin hari ni hari terakhir. Besok-besok. Takut influenza ke apa ke? Itulah sekarang ni. Kalau influenza, kena makan ubat yang khusus untuk influenza. Boleh baik sebenarnya. Tapi itulah. Takut tak tahu je. Okey, Abang Nasruddin silakan. Assalamualaikum semua sahabat. Sebelum saya berikan pandangan dia tadi tentang YB dan saya tengok kesian. Dia sebenarnya panas dalam tu. Jadi minum air asam jawa atau Bali yang boleh menyejukkan atau air mata kucing kerana dia panas dalam. Kan? Suara tu dia yang melambangkan kepanasan tu. Okey, Cik Adam. Saya hanya berkongsi je pengalaman ya. Jadi apa yang menjadi disampaikan oleh YB itu ialah kebenaran supaya mereka yang tidak pandai memilih pemimpin harus dengan ilmu. Dia harus mengenal pemimpinnya. Jadi pendekatan YB ini ialah dengan pendidikan, pencerahan, penjelasan, dan itu secara ringkas. Maka mereka ini harus faham dengan membaca. Jadi budaya orang Melayu ni memang kurang membaca. Dia kurang memahami sejarah. Kalau dia memahami sejarah Islam itu dia tahu. Dia boleh dapat bezakan. Maka di sini saya lihat bagaimana kita nak memberi didikan, pendidikan yang benar kerana musuh dalaman ni yang jadi sulit. Kerana sepatutnya penjawat awam ini harus faham hala tujunya kerajaan Madani ini. Tapi saya lihat dia yang penentang. Kerana budaya yang dahulunya nak direformasi itu memang mengambil waktu. Tetapi ada caranya, ada strateginya. Kan, kalau dilihat di mana pengundi-pengundi seperti askar, polis, kebanyakan dia lebih memilih kepada Perikatan Nasional. Kerana kita tak tahu apa dia punya strategi dia. Kerana dulu ketikanya Mahathir itu memang tidak akan dapatnya satu undi pun daripada polis dan tentera. Saya bukan buat fitnah Ini sesuatu yang walaupun diberikan kertas undi tetapi yang lainnya yang sampai. Kan? Tong yang undi yang lain yang sampai. Maka itu sulit kerana kezaliman itulah kezaliman. Dikatakan demokrasi tetapi tidak mengamal demokrasi. Kan? Jadi itulah caranya kezaliman yang berlaku ketika zamannya Mahathir. Maka ketika itu tidak ada lagi. Selepasnya zaman Mahathir habis terbuka. Tapi dilihat tidak boleh dibendung. Maka diulangi daripada yang sama. Tetapi kalau kita lihat hari ini bebas, tidak ada pengaruh, tidak ada menggunakan kuasa yang salah tentang pengundi ini. Maka dilihat mereka ini pun ada juga ancaman juga. Kalau dipilih ini, apa habuan dia? Kalau dipilih ini, apa akibatnya? Jadi mereka ini didoktrin. Didoktrin ini yang menjadi sulit bagi kita. Kerana kalau saya lihat, penjawat awam ini yang banyak menentang. Orang dalaman seharusnya dia tidak boleh dalam keadaan yang berpihak. Dia harus mendukung. Kerana dia ini ialah daripada yang menggerakkan apa yang menjadi rancangannya kerajaan. Kerajaan yang dipilih. Kan? Jadi, saya sebenarnya nak cakap dengan YB.
ke mana saluran untuk saya sampaikan strategi ya. Sebab kita ni sebagai pejuang mesti ada strategi. Kita berperang mesti ada strategi. Bukan berperang secara fizik ya, secara tu, tetapi bagaimana kita sekarang ni mempertahankan, tetapi kita tak menyerang ni. Kan? Mempertahankan. Apa yang kita nak pertahankan? Kerana waktu itu harus kita faham. Kalau kita dalam mempertahankan tu dalam keadaan kita dalam keadaan atas. Tetapi keadaan ni sekarang ini kita dalam keadaan 50-50. Bila saya dengar banyak sekarang ni usaha ya untuk menjatuhkan kerajaan ini. Maknanya sudah ada tanda-tanda. Bagaimana kita mula mengorak langkah secara agresif ya, secara perang. Kalau perang ni dia tak ada balik rumah makan, lepas tu pergi perang, tak ada. Dia ada strategi dia, dia tetap dengan maksudnya ada perancangan, ada strategi, ada waktu dia. Kan? Jadi nak menyerang ni mereka ni kalau saya kongsikan apa yang strategi itu, ada yang curi mendengar. Dia akan mencuri mendengar, dia akan dengar. Itulah kerjaan syaitan macam tu. Dia mesti akan mencuri. Bagaimana ni? Dia nak mencari kesalahan kita, dia akan berbagai-bagai cara. Kerana mereka itu menggenapi apa dalam firman Tuhan. Yang tidak baik, yang negatif. Kerana mereka tidak ada ilmu. Maka tergenap. Tetapi kita sebagai manusia seharusnya menggenapi apa yang kehendaknya Tuhan. Berbeza dengan tergenapi. Jadi semalam saya lihat sejarah itu bagus ya, dikongsikan malam semalam ya, malam kemarin, tentang kesejarahan para rasul dahulu, para sahabat dahulu. Kerana itulah pengulangan yang akan berlaku pada hari ini. Kalau kita lihat bagaimana kaum jahiliah ya, yang musyrikin ini bersikap. Jadi ada tanda-tanda. Jadi Tuhan itu Maha Penyayang ni berikan tanda-tanda. Jadi tanda-tanda itu harus difaham berdasarkan firman. Tanpa kita tidak faham tanda-tanda alam itu, maka kita sulit nak bagaimana nak melaksanakan. Jadi kebingungan kebanyakan yang menyokong pemimpin kita, dia lihat bagaimana ni nak melangani mereka ini. Itu jadi permasalahan dia. Kan? Memang kita ada dalam bentuk pendidikan, tetapi bila dalam perang dah tak ada pendidikan dah. Maksudnya kita harus mengatasinya. Kita harus memberhentikannya. Kalau tidak dia akan menjadi tular ya, seperti COVID ya. Sehingga kita tidak boleh bergerak. Begitu dia punya siksaannya, azabnya Tuhan. Tetapi Tuhan tu Maha Penyayang. Sebelum dia menurunkan azab yang secara besar-besaran ya, cara yang orang cakap apa, kita tidak boleh lagi, tak ada penolong lagi, maka diberikan cara. Mesti diberikan cara. Kalau sekiranya tidak berubah juga, maka ada jalan lain. Jadi saya tidak boleh kongsi dalam ni, tetapi saya minta kalau Cik ini dapat berkongsi pada saya bagaimana saluran strategi itu dapat saya sampaikan kepada YB. Saya akan bincang berdasarkan firman dan sunnah Rasul. Saya tidak berdasarkan atas hawa nafsu. Kerana hawa nafsu itu akan merosakkan. Itu saja saya nak sampaikan. Terima kasih Cik ini. Okey. Kadang-kadang kan kalau kita bawa naik walaun lah contohnya kan. Contohnya lah. Dia sengaja tidak memahami apa itu takfiri sebenarnya. Dan dalam negara kita hari ini, dia selalu mendabik dada kononnya mereka sahaja yang mempertahankan Islam yang sebenar. Lebih parah lagi kita tengok dia orang ni, dia menganggap siapa saja tak menyokong apa yang dia sokong adalah musuh Islam, menentang perjuangan Islam dan pelbagai tuduhan bentuk takfiri lagi hulu yang mereka sengaja lemparkan. Semua tuduhan jahat ni membawa hukum yang jelas, iaitu sesiapa yang tidak bersama dengan mereka adalah melawan mereka adalah melawan perjuangan Islam. Mana mungkin seorang yang jadi musuh Islam atau menentang perjuangannya boleh kekal